Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan berkongsi kepada anda tentang Al-Quran dan tumbuh-tumbuhan. Apabila mengkaji secara mendalam berkaitan sesuatu ayat dalam Al-Quran, seseorang itu akan mendapati bahawa Allah SWT telah menerangkan sesuatu perkara melalui firman-Nya dan menunjukkan langkah penyelesaian bagi memudahkan kehidupan manusia. Salah satu daripadanya adalah berkaitan penciptaan tumbuh-tumbuhan. Al-Quran menyatakan untuk mendapatkan kesihatan yang baik, manusia perlu mendapatkan makanan yang halal lagi baik. Makanan yang halal lagi baik boleh diperolehi daripada tumbuh-tumbuhan. Ini menunjukkan bahawa penciptaan tumbuh-tumbuhan adalah penting bagi kehidupan manusia. Al-Quran telah memberikan perhatian kepada tumbuh-tumbuhan dengan menamakan salah satu daripada nama surahnya dengan nama tumbuh-tumbuhan, iaitu Surah At-Tin. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan beberapa tumbuhan seperti anggur, kurma, pisang, tin dan zaitun. Selain itu, Al-Quran juga menerangkan tentang proses perkembangan tumbuh-tumbuhan yang bermula daripada biji benih, kemudian berakar, lalu tumbuh dengan pokok yang kukuh, kemudian bertangkai, berdaun, berbuah dan akhirnya menghasilkan hasil tanaman yang boleh dituai, dimakan dan dijual sebagai sumber pendapatan manusia. Pengkajian berkaitan bidang tumbuh-tumbuhan yang bermula daripada pembiakan, perkembangan dan lain-lain disebut sebagai botani. Istilah botani merujuk kepada salah satu bidang kajian dalam biologi yang khusus mempelajari seluruh aspek biologi tumbuh-tumbuhan. Melalui bidang botani, pembelajaran dan pengkajian ke atas tumbuh-tumbuhan akan meliputi semua disiplin ilmu biologi tumbuh-tumbuhan termasuk pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, perkembangan, interaksi dengan komponen biotik dan abiotik serta evolusi tumbuhan. Dalam Al-Quran, penjelasan mengenai perkembangan tumbuh-tumbuhan bermula daripada penciptaan benih, iaitu biji, kemudian tumbuh dan mempunyai batang, daun, bunga dan buah. Secara amnya, jenis tumbuh-tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Quran dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, buah-buahan seperti tin, zaitun, kurma, delima dan anggur. Dan yang kedua, sayur-sayuran seperti timun, bawang putih, bawang merah, gandum, kacang, kacang adas, labu, halia dan bidara. Dan yang ketiga, pokok-pokok yang meliputi semua jenis tumbuh-tumbuhan secara umum bermula daripada biji, kemudian pertumbuhan kepada pokok kecil dan berdaun, membentuk tumbuhan dengan kukuh dan menjulang, mengeluarkan buah, tangkai, ranting, bunga dan juga kepada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dalam kawasan tanah yang subur dan lain-lain lagi. Tumbuh-tumbuhan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat menyatakan tentang peranan tumbuh-tumbuhan, antaranya sebagai pembekal makanan seperti mana dinyatakan oleh dalam firman-Nya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 18 hingga 19. Maksudnya, dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi. Sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, iaitu kurma dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai jenis lagi buah-buahan yang banyak, dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Dalam konteks tumbuh-tumbuhan sebagai sumber tenaga pula, Allah SWT telah menyatakan dalam firman-Nya di dalam surah Yasin ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum
توقدون. Maksudnya, Tuhan yang telah menjadikan api boleh didapati dari pohon-pohon yang hijau basah untuk kegunaan kamu. Maka, kamu pun selalu menyalakan api dari pohon-pohon itu. Dalam ayat di atas, Allah SWT telah menyatakan bahawa Dia menjadikan api dari tumbuh-tumbuhan hijau atau syajar al-akhdar. Ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyatakan apa yang dimaksudkan dengan api. Api adalah bahan-bahan api. Menurut kajian sains moden, bahan-bahan api sebenarnya terdiri daripada bahan yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan dan sesuatu yang menyala apabila dibakar. Ia berasal dari tumbuh-tumbuhan, umpamanya arang, batu, gas, petrol, kayu api, lilin, bahkan plastik sekalipun berasal dari tumbuh-tumbuhan hijau. Ini kerana tumbuh-tumbuhan hijau sajalah yang boleh menukar daripada tenaga solar kepada tenaga kimia. Secara mudahnya, apabila tumbuh-tumbuhan tersebut mati dan tertimbus dengan tanah untuk suatu tempoh yang lama sehingga jutaan tahun, lama-kelamaan ia akan bertukar menjadi arang batu. Dalam perbincangan topik di atas, tidak dinafikan tumbuh-tumbuhan adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hubungan rapat dengan kehidupan manusia. Ia adalah sumber makanan dan pendapatan yang sangat bernilai kepada manusia. Sebarang pengabaian terhadap makhluk tersebut akan memberi kesan buruk terhadap manusia dan kelangsungan hidupnya. Penggunaan nama tumbuh-tumbuhan dalam Al-Quran membuktikan bahawa Allah SWT sangat mengambil berat terhadap kepentingan penciptaannya. Al-Quran dengan jelas menyebutkan bahawa tumbuh-tumbuhan adalah sebahagian daripada anugerah Allah SWT kepada manusia. Peranannya sangat penting kepada manusia dan alam. Dengan adanya tumbuh-tumbuhan, manusia akan menjadi sumber oksigen yang mencukupi bagi membolehkan manusia hidup dengan sempurna. Justru, manusia perlu memelihara dan memelihara serta mempertahankan daripada sebarang anasir yang merosakkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Oleh itu, memelihara tumbuh-tumbuhan adalah sebahagian daripada amal kebajikan yang akan mendapat pahala di sisi Allah SWT.